Assalamualaikum, Nazam Sejahtera. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Awani Pagi, dan kami sebenarnya di Astro Awani akan mengetengahkan mengenai sumbangan besar tamadun-tamadun Islam pada berabad yang lalu kepada arus pemodenan dan juga peradaban pada ketika ini. Dan pastinya apabila bercakap mengenai tamadun Islam yang terdahulu, antara salah satu ilmu ataupun salah satu cabang kepakaran yang dimiliki oleh tamadun Islam, begitu juga dipelopori oleh ilmuwan serta tokoh-tokoh Islam ini adalah ilmu falak ataupun ilmu astronomi ini. Dan pastinya dalam blog ini dan juga dalam episod kali ini, saya akan mengetengahkan mengenai isu ilmu astronomi ini. Siapakah tokoh-tokoh di sebaliknya dan bagaimana pengadaptasian ilmu falak ini dalam arus pemodenan kita pada ketika ini. Dan semua ini saya akan rungkai bersama dua tetamu yang akan saya bawakan sekejap saya lagi. Baik, dalam kita bercakap mengenai perkembangan ilmu falak ini, pastinya juga kita nak tahu mengenai tokoh-tokoh terkemuka ketika tamadun Islam yang begitu gemilang pada satu ketika dahulu. Begitu juga kita nak tahu bagaimana sebenarnya ilmu falak ini berkembang dan bagaimana ilmu falak ini boleh diaplikasikan pada masa kini. Dan untuk bercakap mengenai isu ini, saya bersama dengan Datuk Profesor Dr. Muhammad Zamri Zainuddin, Profesor Kehormat Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya bersama dengan saya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Pertama sekali, Datuk, sebelum kita nak mengurat langkah lebih kepada mengenai perkembangan ilmu falak ini, mungkin kita perlu tahu juga mengenai sejarah ilmu falak ini dalam peradaban Islam dan siapa agaknya tokoh-tokoh penting dalam ilmu falak ini. Okay. Sebenarnya kalau kita nak tengok tokoh-tokoh falak dalam sejarah tamadun Islam ni memang ramai. Contohnya bila kita kata Al-Biruni, Al-Farghani, Al-Khawarizmi, Nasir At-Tusi. So mereka ini banyak menyumbang di dalam ilmu falak. Tetapi kita kena faham bahawa ilmu falak ini lebih luas. Dia bukan hanya tertakluk kepada ibadah sahaja. Sebab itu kalau kita lihat contohnya Al-Khawarizmi, beliau adalah seorang yang pakar dalam matematik. So dia telah membuat pengiraan yang tepat tentang kedudukan anak bulan dan sebagainya, dan dia juga telah meletakkan kriteria untuk melihat anak bulan sekurang-kurangnya jarak lengkung antara pusat bulan ke pusat matahari itu mestilah lebih daripada 12 darjah. Dan kalau kita tengok pula Nasir At-Tusi, beliau ni pakar, beliau lah yang mengemukakan teori yang mengatakan bahawa matahari adalah pusat kepada sistem suria, bukannya bumi. So itu sebab tu kalau kita belajar tentang buku, kita kata Copernicus. Nikola Copernicus yang buat, tetapi sebenarnya nasihat itu telah ada dia hidup 400 tahun sebelum Nikola Copernicus, dan buku dia memang ada menerangkan tentang matahari itu sebenarnya pusat kepada sistem suria. Baik, Datuk, kalau kita nak lihat kepada ilmu falak ni, mungkin kita nak tahu bagaimana sebenarnya ia boleh berkembang daripada zaman tamadun Islam yang dulu sehingga kini, dan apa agaknya kegunaan ataupun bagaimana kita mengaplikasikan ilmu falak ini dalam kehidupan seharian kita. Okay. Pertamanya ialah perkembangannya kita kena faham, kerana apabila kita bercakap daripada segi ibadah, ibadah bermakna kita nak menentukan waktu solat, kita nak menentukan arah kiblat, kita nak menentukan tarikh hijri, bulan-bulan hijri, ataupun dalam kita katakan takwim hijri lah. So oleh itu dia memerlukan kemahiran ilmu dalam ilmu falak, kerana ini nak menentukan kedudukan bulan, matahari dengan tepat. So oleh itu memerlukan kemahiran tinggi dalam matematik. So sebab itu katakan tadi ramai ahli-ahli
falak zaman dahulu, terutamanya tamadun Islam, mereka tu semua adalah sebenarnya ahli matematik juga. So sebab itu apabila tetapi kita perlu ingat ya, dalam masa tamadun Islam dulu, ilmu falak ni bukannya tertakluk atau terhad kepada yang saya katakan tadi, ibadah. Maknanya bukan hanya arah kiblat, waktu solat ataupun anak bulan, tetapi dia lebih dari itu. Kerana kalau kita ambil contoh ya, saya ambil contoh sebagai Ulugh-Beg. Ulugh-Beg ini di Uzbekistan, beliau telah membina bala cerap ya, yang besar yang dapat menentukan kedudukan bintang-bintang yang lebih terperinci, dan dia ada jadual kedudukan bintang-bintang yang sehingga hari ini bila digunakan dengan teknologi baru dengan teleskop mendapati bahawa ukuran yang dibuat oleh Ulugh-Beg itu adalah tepat. So sebab itu dan apabila kita melihat ya falak ni, tetapi saya nak jelaskan dengan lebih teliti lah bahawa falak ni sebenarnya adalah astronomi. Dan dalam bidang astronomi ada 3 cabang yang sangat penting, iaitu bidang yang kita namakan astrometri, iaitu mengenai kedudukan objek-objek samawi di langit. Yang kedua ialah fotometri, iaitu menentukan kecerahan dan juga suhu dan saiz bintang-bintang yang ada di atas langit. Yang ketiga ialah spektroskopi, iaitu mengetahui apakah bahan-bahan kimia yang ada di dalam bintang, galaksi dan sebagainya. So itu sebenarnya ilmu astronomi. Tetapi bila kita dan ilmu falak tetapi bila falak dibawa ke Malaysia, perkembangannya adalah kerana kita lebih tertumpu kepada 3 perkara itu, tetapi kita tidak mengembangkannya. Jadi sebab itu masyarakat Malaysia masih beranggapan bahawa falak itu hanya untuk 3 perkara-perkara ibadah, itulah maknanya waktu solat, arah kiblat dan juga ni. Tetapi kalau kita lihat, even kalau walaupun kita lihat sebenarnya dalam yang kita gunakan ilmu falak itu ialah dalam bidang astrometri tadi. Saya kata positional astronomy lah, maknanya menentukan kedudukan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok tentang cari kecerahan, contohnya kita tahu waktu solat subuh dan juga maghrib atau isyak, kita tengok dari kecerahan dia, maka itulah fotometri. Dia bukan lagi positional astronomy, tapi dia adalah fotometri. Sebab itu fotometri digunakan. Cuma kita tidak mewawarkan perkara itu. Sebab itu perkembangan astronomi atau falak di Malaysia ini, saya bersyukurlah kerana kerajaan sangat prihatin mewujudkan angkasa negara, agensi angkasa negara dulunya terkenal dengan Baksa, kemudian jadi agensi angkasa negara tapi sekarang ni sudah di bawah MAISA. So oleh itu dan JAKIM pula memainkan peranan yang sangat penting, dan Jabatan Mufti negeri-negeri juga memainkan peranan penting, sebagaimana yang kita lihat sekarang ni. Jabatan Mufti itu ada yang ada balai cerap sendiri. Contohnya yang ada di Balai Cerap Selangor, Balai Cerap di Negeri Sembilan, Balai Cerap di Pulau Pinang, Pantai Aceh, Balai Cerap di Terengganu, Balai Cerap di Sarawak. Jadi sekarang ni banyak Jabatan Mufti telah mula mengorak langkah untuk memperkenalkan falak ni dengan lebih meluas. Dan Datuk, kita juga nak tahu selain daripada kita bercakap mengenai ilmu falak ni, Datuk katakan begitu luas skopnya. Kita tahu ia digunakan, salah satu cabangnya adalah untuk proses mencerap anak bulan dan sebagainya. Mungkin ada peranan-peranan lain yang boleh kita aplikasikannya, termasuk untuk kita mengetahui dari sudut mungkin ialah sudut bencana sebagai contoh banjir dan sebagainya. Mungkin Datuk dapat ulaskan sebentar. Kita perlu melihat falak ini sebenarnya untuk kegunaan harian. Contohnya kalau kita nak tahu, macam saya ceritakan contoh dulu dulu orang-orang yang duduk di lembah Sungai Nile tu, dia akan tahu bila banjir akan berlaku. Apabila bintang yang satu nama bintang yang ada dalam Quran, iaitu bintang Syira, atau kita dalam bahasa Inggerisnya kita kata bintang Sirius. So bila bintang Sirius muncul, mereka tahu bahawa kawasan itu akan mengalami banjir. Begitu juga dengan kehidupan harian, nak membuat contoh nak menanam padi, tunggu waktu berangin dan sebagainya. So itu menjadi, dan juga melihat fasa-fasa bulan. Dan fasa-fasa bulan ni menariknya kalau kita lihat orang-orang yang sebetulnya nelayan mereka ni tidak berapa faham atau pakai dalam falak, tapi mereka mengetahui daripada pengalaman mereka. Contohnya saya selalu bertanya dengan nelayan-nelayan macam mana dia tentu hari ini ikan apa. Dia kata bulan Melayu. Pada kita kalau bulan Melayu itu ialah Islam lah, bulan Islam, bulan Hijri. So dia kata kalau nak ikan sembilang kena tengok bulan Melayu 8 bulan. Jadi benda-benda itu adalah berkaitan dengan
fasa-fasa bulan. Sebab itu banyak yang kita buat harian yang kita tidak sedar, yang kita gunakan ilmu falak untuk dalam kehidupan kita. Dan ketika ini di Malaysia, Datuk dah cakap mungkin perkembangan di Malaysia amat memberangsangkan. Kita juga nak tahu apakah antara teknologi-teknologi yang digunakan dalam kita memperluaskan lagi ilmu falak di Malaysia ataupun ilmu astronomi ini. Okey. Jadi salah satu teknologi yang kita perlu pertingkatkan ialah bala cerap, dan kita gunakan teleskop sekarang ni, teknologi yang berkembang tadi. Dan sebab itu dari segi hilal pun kita menggunakan teleskop dan kamera DSLR dan juga kamera CCD. Baik, kembali bersama saya Hafizi Rosli, dan sebenarnya apa yang anda dapat saksikan pada ketika ini, ketika rakaman ini dirakam pada 22 Mac 2023, ketika ini adalah merupakan waktu untuk kita mencerap anak bulan bagi menentukan dan juga mengetahui kemasukan tarikh baru dalam kalender Islam, iaitu 1 Ramadan. Dan pastinya pada ketika ini kita melakukan aktiviti mencerap ni, kita perlu tahu juga sebenarnya ilmu falak ini tidak terhad kepada aktiviti untuk mencerap anak bulan dan sebagainya, tapi pelbagai lagi dari sudut kepentingan kegunaan ilmu falak ini dalam ataupun dalam pada masa kini. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai aktiviti mencerap ini, terutamanya melihat kepada anak bulan ini, saya sebenarnya bersama dengan Mufti Negeri Selangor, iaitu Datuk Profesor Madya Dr. Anhar Opir. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Cuma Datuk, kalau kita nak lihat Datuk mengenai pengembangan ilmu falak ini di Malaysia ini, mungkin Datuk dapat ceritakan sedikit dari segi penggunaan ilmu falak dalam urusan penyempurnaan sesuatu ibadah itu, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ilmu falak dan juga penyempurnaan pelaksanaan satu-satu ibadah, dapat kita lihat ia sangat dekat. Iaitulah sebahagiannya dikaitkan dengan haji, sebahagiannya berkaitan dengan solat itu sendiri. Berkaitan dengan haji kerana waktu masuknya bulan-bulan haji itu perlu diketahui bilakah satu hari bulan daripada bulan haji itu. Contohnya bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, khususnya bulan Zulhijjah, untuk menentukan bilakah 10 hari bulan Zulhijjah, iaitu Aidul Adha, kemudian wukuf di Arafah 9 hari bulan, maka perlulah diketahui bilakah satu hari bulan Zulhijjah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peredaran pergerakan hilal anak bulan. Katakanlah dan jawab kepada mereka bahawa peredaran dan pergerakan hilal itu adalah berkaitan dengan urusan manusia dan juga ibadah haji secara khususnya. Selain daripada itu, ilmu falak juga berkaitan dengan pergerakan objek-objek di langit. Jadi matahari, begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan bumi itu sendiri. Maka selain daripada waktu ibadah, maka solat dan waktu solat itu pun berkaitan dengan ilmu falak. Bilakah masuk waktu zuhur dan akhir waktu zuhur, masuk waktu asar, bilakah akhir waktu asar, dan seterusnya. Okey, baik Datuk. Kalau kita lihat kepada proses yang sedang berlangsung ketika ini, iaitu proses cerapan anak bulan, bagaimana sebenarnya kaedah yang digunakan untuk menentukan bulan baru dalam kalender Islam di Malaysia ini, dan apa agaknya teknologi dan juga alatan yang digunakan kebiasaannya dalam proses mencerap anak bulan ini? Bagi menentukan bulan baharu dalam kalender Islam, kita menggunakan kaedah mencerap anak bulan. Bila mencerap anak bulan ataupun hilal, ini berdasarkan kepada yang disuruh oleh Nabi SAW, iaitu Nabi bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah kamu semua dengan melihatnya, iaitu hilal anak bulan, dan berbukalah, iaitu berhari raya, dengan melihat anak bulan. Maka untuk menentukan dan mengetahui bilakah satu hari bulan, iaitu bulan baharu, kita perlu mencerap, maknanya hilal adakah sudah kelihatan ataupun belum. Jadi untuk menentukan perkara ini, khususnya di Malaysia, mencerap secara rasmi untuk 3 bulan utama, iaitulah bulan Ramadan, begitu juga dengan hilal Syawal dan hilal Zulhijjah.
Adapun bagi waktu-waktu yang lain, bulan-bulan yang lain dalam kalender Islam, maka kita mengguna pakai iaitu kriteria yang dipanggil imkan ar-ru'yah, keboleh nampakkan hilal itu sendiri dengan kiraan iaitu kriteria yang dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS, iaitulah ketinggian hilal ketika maghrib pada tanggal 29 hari bulan adalah tidak kurang 3 darjah, dan elongasi iaitu jarak lengkung di antara hilal dan juga matahari yang terbenam adalah pada 6.4 darjah, tidak kurang daripada itu. Maka bagi menentukan khususnya pada bulan-bulan lain yang tidak ada cerapan rasmi, namun demikian kami di Selangor tetap buat cerapan rasmi juga. Jadi kebiasaannya dengan berpandukan kriteria imkan ar-ru'yah itu, sekiranya mencukupi syarat dan kriteria tadi, maka keesokan harinya adalah dikira bulan baharu. Kalau sekiranya tidak mencukupi kriteria, maka digenapkan keesokan harinya itu 30 hari bulan. Dan juga kita nak lihat kepada proses untuk mencerap ini, mungkin ada waktu-waktu yang tertentu sebenarnya untuk kita mencerap ini, dan bagaimana agaknya penampakan anak bulan itu sendiri. Waktu yang tertentu memang perlu kita tahu, iaitu yang pertama sekali 29 hari bulan setiap bulan kalender Islam. Kemudian yang kedua, biasanya kita akan pastikan syarat mencerap itu berlaku pada waktu maghrib, iaitu selepas matahari terbenam. Jadi pada waktu itu tengok data yang kita ada, adakah hilal berada di ufuk terbenam awal daripada matahari ataupun terbenam kemudian daripada matahari. Sekiranya bulan lebih awal terbenam daripada matahari, maknanya memang tidak mencukupi syarat imkan ru'yah. Tapi seperti hari ini, kita dapat maknanya mencerap anak bulan dalam tempoh lebih kurang 40 minit kerana hilal berada di ufuk sebelum hilal terbenam, iaitu selama 40 minit lebih kurang. Dan Datuk juga, kalau kita lihat kedudukan Malaysia ini yang dekat dengan garisan khatulistiwa ini, adakah ia memberi kelebihan dari sudut ketepatan untuk kita mencerap ini? Berkaitan dengan kita berada di khatulistiwa ini tidaklah memberi kesan apa-apa pada hitungan imkan ru'yah dan seumpamanya. Cuma kedudukan satu-satu negara ketika mencerap hilal itu, contohnya kalau berawan, tebal, mendung dan seumpamanya, itu akan mempengaruhi. Hilal itu berdasarkan datanya mungkin ada dan wujud, tetapi oleh kerana mendung, oleh kerana ditutup dengan kabus yang tebal, maka ini mempengaruhi untuk melihat anak bulan itu. Ya, itu antara cabaran-cabaran lah ketika proses mencerap anak bulan dan sebagainya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk Profesor Madya Dr. Anhar Opir, merupakan Mufti Negeri Selangor, yang telah pun memperincikan kepada kita sedikit proses mencerap pada malam ini. Dan selepas ini juga kita nak lihat bagaimana antara kemudahan-kemudahan yang disediakan terutama di Negeri Selangor ini untuk menggalakkan orang ramai mempelajari ilmu falak dan juga mendalami ilmu astronomi ini. Apakah langkah yang dilakukan? Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, sebenarnya dalam kita nak bercakap mengenai ilmu astronomi ataupun ilmu falak ini, bagaimana sebenarnya galakan yang diberikan, terutamanya melibatkan di Negeri Selangor ini, apakah galakan yang diberikan untuk menggalakkan orang ramai untuk mencuburi ataupun untuk terus mempelajari ilmu falak ataupun ilmu astronomi ini. Dan di sini saya bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Mukni, merupakan pengerusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan juga Industri Halal Selangor, untuk bercakap kita ataupun untuk bercakap mengenai isu ataupun bagaimana galakan diberikan oleh Kerajaan Selangor bagi menggalakkan orang ramai untuk mempelajari ilmu falak ataupun ilmu astronomi ini. Baik, terima kasih YB kerana bersama dengan kami. Mungkin YB dapat ceritakan sedikit. Kita berada di Balai Cerap Selangor ini. Adakah sebenarnya balai ini dibuka kepada orang ramai untuk mempelajari ataupun untuk mendekatkan diri dengan ilmu falak ataupun bagaimana? Apa galakan yang diberikan oleh Kerajaan Selangor? Syukur Alhamdulillah, Negeri Selangor antara negeri yang mempunyai balai cerapnya sendiri, dan kita juga ada dua platform di Bukit Jugra dan juga di Bukit Melawati. Jadi semua ini adalah untuk sebagai
tempat untuk pelajar-pelajar mempelajari dan juga melihat, merasai pengalaman sendiri apabila mereka belajar teori dalam kelas-kelas ataupun di bengkel-bengkel, seminar yang diadakan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi peluang untuk praktik melihat anak bulan ini merupakan suatu pengalaman yang unik dan istimewa. Jadi hari ini pun kita ramai pelajar-pelajar dan juga anak-anak muda dan juga persatuan yang terlibat dalam astronomi atau ilmu falak ini, mereka teruja apabila dapat merasai pengalaman melihat keberadaan atau kemunculan anak bulan, terutamanya apabila menjelang bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Baik, itu sedikitlah antara input yang diberikan melihat kepada galakan yang diberikan terutama oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada mungkin anak-anak muda dan juga mungkin orang ramai yang ingin mengetahui ataupun mendalami sendiri mengenai ilmu falak ini. Dan sekian dulu daripada saya, Hafizi Rosli. Saya membawakan isu mengenai bagaimana sebenarnya ilmu falak ini telah pun menyumbang kepada kecanggihan teknologi pada masa ini. Dan terima kasih kerana menonton kami di Awani Pagi. Sekian dulu daripada saya, Hafizi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.